Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal Berindex. Kita dah sampai kepada bahagian memindah daripada hasil penulisan kita daripada research grant ataupun daripada tesis. Okey, tak semestinya nak kena siap sampai tesis. Contoh dia dah sampai siap bab 4 dan 45 baru nak tulis artikel. Kita boleh tulis since daripada permulaan dalam bab 1 lagi. Sebab tu kat sini pakcik nak berkongsi bagaimana kita boleh memaksimiskan penulisan kita supaya dapat memberi manfaat seluasnya kepada orang-orang yang memerlukan. Dalam konteks akademik khususnya, malah juga sesuai bagi orang awam untuk dapatkan pengetahuan daripada hasil daripada penulisan artikel kita. Okey. Jadi yang lepas, untuk section yang lepas kita dah cover dalam konteks bab 1 dan hari ini akan sambung kepada bab 1 juga sehingga habis. Okay, hari itu kita dah cover latar belakang dan juga penyataan masalah. Common mana-mana dalam universiti kebiasaannya lah. Ada yang tak ada, di lain-lain sikit lah. Jadi 1.1 pengenalan, 1.2 adalah latar belakang, 1.3 adalah penyataan masalah. Okay, jadi kita dah settle 6 itu. 5 artikel kita terbit daripada latar belakang berdasarkan 5 komponen dalam sustainable development. Ulang balik lah, hari tu kita cover dalam topik simulation. Kita pilih sustainable development. Di situ ada cultural, ada human, ada social, ada economic, ada environmental. Cukup satu-satu. Jadi ada 5 artikel dekat situ. Kemudian satu lagi artikel iaitu paper issue and challenge, mewakili dari segi problem statement atau penyataan masalah. Jadi kita dapat menghasilkan 6 artikel untuk siri 1 hari itu. Okey, sebelum kita bincang kepada topik hari ini, okey, kita kena jelas dulu komponen atau outline yang ada dalam bab 1. Jadi dalam bab 1, selepas problem statement, kita ada objektif kajian. Seterusnya kita ada persoalan kajian. Kemudian kita ada definisi operasi. Kemudian kita ada kepentingan kajian. Kemudian kita ada skop dan limitasi kajian. Kemudian kita ada kalau ada panggil thesis structure ataupun thesis outline. Last sekali adalah conclusion ataupun kesimpulan bab. Okey, selain daripada latar belakang dan penyataan masalah, daripada objektif sampai ke conclusion, objektif, persoalan kajian, definisi operasi, thesis outline dan conclusion. So bahagian ni ringkas, biasanya itu dalam bentuk numbering. Jadi kalau objektif tu, objektif 1, objektif 2 kan dalam numbering, sama juga dengan research question. Jadi dia tak selesai kita jadikan artikel sebab dia terlalu ringkas, sebab hanya numbering. Begitu juga dengan definisi operasi. Kat sini dalam sebuah mana-mana grant ataupun tesis, bila sebut definisi ada 2 jenis, definisi operasi dengan definisi konsep. Jadi dalam bab 1 ni definisi operasi pun pendek. Kadang-kadang 1 line, kadang-kadang 2 line. Jadi kita extend. Jadi objektif, persoalan, definisi operasi kita tangguh dulu. Yang mana kita akan tulis topik ini dalam bab 2 nanti, dalam bab literature review. Sebab dia lebih luas. Okey, dalam literature review ada bahagian section bagaimana menulis literature review bagi menjawab setiap objektif atau persoalan kajian. Ada yang kita ada definisi konsep lebih luas. Site sana, site sini, perspektif dalam negara, perspektif luar negara. So definisi tu luas. Jadi kita hold dulu bahagian ini supaya kita akan terbit juga artikel nanti, tapi di dalam bab literature nanti. Jadi ada 2 je yang tinggal yang saya rasa ada possible untuk terbitkan artikel, iaitu di bahagian kepentingan kajian ataupun nama lain dia ada letak significance of the study, ada yang tambah jadi contribution, ada yang jangkaan dapatan, expected finding, itu nama-nama ikut format universiti lah, dengan format grant. Kemudian kat situ satu kepentingan kajian, satu lagi adalah bahagian scope and limitation ataupun limitation. Ada setengah tu panggil limitation and delimitation. Ada tu yang limitation saja. So 2 bahagian ini yang kita akan bincangkan hari ini.
Dari segi bilangan dia, kita ada 4 paper. 4 paper artikel yang boleh tulis dalam bahagian kepentingan kajian. Kita ada 4 paper yang boleh terbit dalam bahagian limitasi kajian. Okey. Sebelum kita bincang lebih jauh, Pakcik nak jelaskan kat sini lagi sekali. Okey, ini 100 artikel. Dari segi Pakcik nak sampaikan cadangan dan idea bagaimana kita boleh terbitkan artikel. Okey, kalau yang boleh ikut, dia dapat terbitkan. Kalau kata hari ni kita dapat keluarkan hari tu 6, hari ni 8. So kita ada 14 artikel. Ada orang yang boleh terbit 14 artikel daripada idea Pakcik, dan mungkin dia cuma dapat cover 10 je. Okey, ada cover dapat 6 saja, ada 5. Tapi dalam kes-kes tertentu kadang-kadang Pakcik advice 14 je. Dia boleh hasilkan sampai 20 pun boleh. Cuma kat sini kita sama-sama dapat manfaat ataupun boleh aplikasi, boleh ubah suai, to adapt daripada idea-idea Pakcik ni. Pakcik cuma bertujuan untuk jadikan positif. Tak nak ada rasa postgrad ni rasa postgrad umumnya ataupun mensyarah rasa susahnya nak terbitkan artikel, kerana kita ada audien tertentu. Ingat audien bermula daripada pelajar di sekolah menengah umumnya, pelajar sijil, diploma, degree. Kadang-kadang bila dia nak baca artikel jurnal, dia orang tak apa-apa faham aspek methodological analisis dengan dapatan. Dia suka baca paper yang general, jadi paper yang concept paper, general review, literature review. Jadi sekarang ni dalam bab 1 ni kita memang tulis artikel without data yang sebenar. Kita berdasarkan idea yang disokong oleh ataupun justifikasi oleh kajian-kajian lepas daripada jurnal, report, relevant books. Yang tu kita tulis dalam tesis dan kita kembangkan dalam artikel jurnal. Okey, positif je. Kita boleh kembang seluas-luasnya artikel ni berdasarkan isi tu. Kita kembangkan kerana audien tu lebih luas berbeza dengan tesis. Contohnya dinilai oleh supervisor dan penilai masa proposal defend dengan viva. Jadi skop yang baca tu lagi terror pada kita sebenarnya, bidang yang sama. Jadi bila kita menulis tu penuh dengan berhati-hati, dan mana-mana yang tidak sesuai, mana-mana yang tidak berkaitan memang kita remove awal-awal. Okey, itu satu. Yang kedua, sebelum kita nak move kepada section kepentingan kajian dan limitasi kajian hari ini, saya ada tambah sikit dekat slide nombor 3. Hari itu dekat slide tu saya tulis tajuk dia, judul tesis kita adalah Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Pakcik beritahu 5 pilar tu, yang tadi tu, human, cultural, social, economic, environmental. Dekat sini pakcik ada tambah sikit nota. Bila kita nak cover kepentingan kajian tu, kena faham jugalah apa itu kepentingan kajian. Di sini siapa yang ikut kelas pakcik menulis tesis, kita pun dah ada slide, dah ada video, dah ada template. Dari situ kita simpulkan konsep apa tu kepentingan kajian. Kepentingan kajian ni dia akan dua jenis dia. Sama ada dapatan jangkaan kita tu akan menjadi satu dapatan yang replikasi, iaitu dapatan yang orang lain dapat, kita pun dapat, cuma kita mungkin skop yang berbeza di Malaysia. Okey, satu lagi adalah extension. Kita boleh sebut baru tapi kita kena humble dalam penyelidikan. Kita kata kita mengembangkan. Jadi ada extension. Jadi mana-mana research finding tu akan jadi sama ada dia bersifat replicate ataupun extension. Jadi dua jenis. So dipecahkan 4 kategori. Dalam replicate kita kena bincang yang dipanggil sebagai TMEP. T masuk theoretical, M masuk dia methodologically, E empiricals, P practically. Jadi ada 4 bahagian yang perlu dibincangkan. You nak bincangkan kepentingan kajian dari segi aspek theoretical ataupun conceptual. Kita kena bincangkan jangkaan dapatan kita dari segi aspek research kita, dari aspek methodological kita, dari segi dapatan sendiri iaitu empirical, dan begitu juga dengan practically. So dapatan kita apa yang practical yang boleh digunakan untuk next user dari segi industri, government, community, masyarakat dan next researcher. Okey, itu yang kita kena faham. Kemudian pakcik ada tambah juga limitations. Bila sebut limitation tu ada 3 komponen yang harus kita tahu, iaitu scope, limitation tu sendiri dan delimitasi, ataupun delimitation bermaksud justifikasi. Okey, kemudian dalam limitasi biasanya 2 perkara besar yang kita biasa bincang limitation, iaitu
theoretically dan methodologically. Jadi Pakcik dah tulis sikit ni supaya kita nak go through 8 artikel yang kita nak terbit hari ni faham apa maksud kepentingan kajian dan juga limitasi kajian. Okey, jom kita pergi paper yang pertama hari ni. Itu dah 6, jadi total je sekarang ni dah ke-7. Kadang-kadang Pakcik sebut paper kita tajuk yang pertama tu maksudnya nombor 7 dah secara keseluruhan kita punya daripada hari tu ke hari ni. So yang ketujuh dia, bila kita sebut kepentingan kajian ni, dia membentukkan satu dapatan jangkaan dapatan. Jadi kita kena melihat dari segi outcome dia. Okey. Bila Pakcik nak menulis judul ataupun judul bagi artikel bagi dalam konteks kepentingan kajian ni, kita takkan nak letak tajuk dia kepentingan kajian macam itu, takkan nak tulis latar belakang. Kita gantikan dengan issues macam inilah, nak letak kepentingan kajian takkan nak letak kepentingan kajian Jadi kita pun tengok cara-cara orang menulis berdasarkan pengalaman Pakcik. Pakcik start tulis konsep paper ni since 2012 yang betul-betul start publish bila kita tulis 2012, publish 2013 Itu yang first paper yang saya terbit dekat In The Science concept paper, maksudnya tanpa ada data. From tu kita makin fleksibel lah, maksudnya dulu takut-takut betul tengok macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Last kita ambil yang paling sample lah. Kita tengok orang pun buat macam ni, kita pun boleh buat juga, jadi kita buat lah. Dalam kes ni saya tukar perkataan kepentingan kajian tu jadi perkataan benefits. Kan kita dah biasa kan tak seronok letak seorang-seorang benefits, dia mesti ada pair. Jadi saya letak juga benefits. Saya ada macam-macam. Benefit ni apa benefit and challenge tak sesuai. Challenge limitation sesuai lah Challenge jadikan problem sesuai lah, tapi tak sesuai. Jadi tengok lagi kat Google, kita pun type benefit and adalah cadangan-cadangan tu. Saya tertarik dengan perkataan strength, kekuatan. Jadi tajuk yang Pakcik propose ni, paper yang ke-7 hari ni, 7 total dia. So benefits and challenge of sustainable development for Malaysian tourism industry. Jadi research kita ni, yang bakal dapatan kita dapat tu, apa yang kita boleh jelaskan in term of kelebihan, benefits dan kekuatan yang ada dalam sustainable development, khususnya untuk dekat industri pelancongan di Malaysia. Jadi saya tukar benefit and strength. Itu paper pertama. Kita pergi paper kedua yang saya nak bawa sekarang ni. Masih lagi dalam kepentingan kajian. Tadi dia jadi macam umum, benefit and strength. Saya nak pergi dalam dia macam ni tau. Bila kita tulis dalam bahagian kepentingan kajian tu, ada setengah fakta ataupun hujah argument kita bagi tu memang ini comments dalam sustainable development. Memang inilah biasanya dapatan-dapatan yang kita bakal jumpa dalam kajian sustainable development. Ada satu yang panggil dia macam baru tau, unik. Ni baru. Jadi biasa dalam research ada benda yang baru. Jadi bila dalam kepentingan kajian tu, kadang-kadang jangkaan dapatan kita akan menghasilkan extension. Jadi tajuk kita pun adalah lain sikit. Jadi macam benefit dengan strength tu, kita boleh kata ini dari segi kepentingan kajian secara direct. Ini indirectly. Jadi sebab tu tajuk Pakcik letak kat sini adalah potential solution and opportunity analysis. Potential solution and opportunity analysis. Kat sini Pakcik nak suggest lah, kalau mungkin kurang selesa dengan perkataan analisis, sebab takut kita pun tak ada gunakan analisis kan. Jadi boleh juga gunakan tajuk potential solutions and opportunity, tak nak letak analisis. Ataupun tak naklah panjang-panjang, boleh je buang, jadi potential and opportunity saja. Kalau nak panjang, potential solution and opportunity analysis. Pakcik tambah sikit, jangan takut dengan perkataan analisis. Analisis ni kadang-kadang bila kita compare berdasarkan paper yang kita review, kita compare dalam certain tema ataupun ikut country. Comparison itu boleh jatuhkan analisis. Itu masuk dia analisis lah. Janganlah kata analisis tu kena ada data, kena ada software. Tak semestinya. Tapi kalau rasa you tak selesa, buang je perkataan analisis tu, jadi potential solution and opportunity. Yang ni lebih kepada bila kita katakan extension tadi kan, nak nampakkan satu dapatan yang memungkinkan, possible, lepas gunakan perkataan potential. Dari segi outline dia, introduction, kemudian potential solution of sustainable development,
Nombor 3 kita ada opportunity analysis ataupun opportunity saja, opportunity of sustainable development. Last sekali conclusion and future agenda. So kita ada dua dah artikel jurnal yang merujuk kepada kepentingan kajian. Kita pergi paper yang ketiga pula. Paper yang ketiga ni. Okey. Kalau paper ketiga tu kalau secara total dah ke-9 dah. Okey. Kan pakcik sebutkan tadi dalam kepentingan kajian tu kita bincang TMEP, theoretical, methodological, empirical dengan practically. Jadi pakcik nak gunakan itu sebab kita memang tulis pun dalam kepentingan kajian dalam konteks theoretical. Jadi pakcik ambil, cuma pakcik tak buat satu-satu, pakcik gunakan pair, gunakan 2 daripada 4 tadi. So pakcik nak gunakan theoretical dengan practical. Kata dia theoretical, methodological, empirical, practical. So pakcik guna nombor 1 dengan nombor 4 jadikan dalam satu artikel. Jadi tajuk dia adalah theoretical and practical implications of sustainable development for Malaysian tourism industry. Dekat sini pakcik gunakan theoretical and practical implication. Kan biasakan dalam kepentingan kajian ni kadang-kadang kita menggunakan, bila sebut theoretical tu membawa maksud dengan konseptual kan. Ada kajian yang gunakan konseptual. Bila kita buat kajian tu kadang-kadang kita menggunakan satu konsep, satu prinsip ataupun teori yang lain atau teori baru yang belum dikaji lagi dalam konteks bidang kita ni. Mungkin teori itu digunakan tapi dalam konteks lain. Tapi dalam konteks ni teori ini tidak digunakan lagi. Jadi kita jadi orang pertama yang testing teori itu. Jadi itu sebenarnya memberikan satu extension. Kalau kita menggunakan teori ini untuk tujuan A, yang mana orang sebelum ni pun sama juga menggunakan teori itu untuk tujuan A, itu bukan extension, yang itu dia panggil replicate. Jadi bincangkanlah apa dia you punya kajian ni berkaitan dengan theoretical dengan practical implication. So bila sebut practical implication tu lebih luas lah. Bila sebut practical tu kita bincang dalam konteks kerajaan, konteks industrial, kerajaan, industrial, orang awam, masyarakat dan komuniti, dan juga akademia lah. Okey. Kemudian bila nak susun, bila tajuk kita theoretical and practical implication of sustainable development for Malaysia tourism industry tu, kita punya outline samalah theoreticals, introduction, kemudian theoretical of sustainable developments, kemudian practical implication of sustainable developments, last sekali conclusion and future agenda. Okey. Diam-diam dah 3 artikel dalam konteks kepentingan kajian. Okey, yang keempat. Okey, kita dah pakai T dengan P. Yang tak pakai lagi adalah methodological dengan empirical. Jadi pakcik buat satu lagi artikel yang boleh buat dalam kepentingan kajian. Judul yang dicadangkan adalah methodological issues and expected empirical research. Okey, kita nak ambil dua je, empirical dengan methodological, tapi the base pada pakcik punya investigate, pakcik nak propose nama tajuk dia adalah methodological issues and expected empirical research of sustainable development for Malaysia tourism industry. Jadi dalam kepentingan kajian memang kita kena cover juga dari segi methodological, method, luas method ni. Okay, kemudian juga dengan jangkaan dapatan. Empirical ni mau masuk finding, result. Jadi perkataan research tu boleh gantikan perkataan empirical. Sebab tu saya letak empirical research. Tak orang confuse pula. Jadi, tapi kalau rasa dalam bidang you tu tak perlu letak perkataan research, gantikan saja dengan perkataan empirical. Jadi methodological issues and empirical of sustainable development for Malaysia tourism industry. So bila dah clear yang ni, jadi kita punya susunan outline dia samalah. Introduction, kemudian cerita dalam methodological issues of sustainable development. Kemudian poin yang ketiga adalah expected empirical research of sustainable development. Last sekali adalah conclusion and future agenda. Okey, secara totalnya kita boleh hasilkan 4 artikel daripada kepentingan kajian. Berapa dah total kita? Itu 6, 7, 8, 9, 10. Kita dah artikel yang ke-10 dah. Kan? Kalau gurauan je lah. Syarat nak jadi Profesor Madya dekat universiti ada 10 artikel, layak dah. Jadi dah boleh dah mohon
Profesor Madya. Tapi itulah, kalau dalam akademik lain tu bergantung pada rezeki lah. So banyak lagi faktor-faktor lain, subjektif sebenarnya, cara mengajar, kan, faktor-faktor lain, banyak lagi lah, research, menggraduatkan student, supervision, pentadbiran dan macam-macam lagi lah, kan. Tapi kalau kata dari segi KPI untuk menerbitkan artikel, syarat nak minta jadi Profesor Madya dah cukup, sebab 10 dah cukup memadai, minimum lah, minimum. Okey, dalam konteks ini juga Pakcik nak jelaskan, bila kita dah 10 artikel ni, kadang-kadang ini idea supaya kita dapat fully utilize, make use apa yang kita tulis. Kadang-kadang you kena hargai dengan apa yang you tulis, supaya benda yang kita tulis tu boleh dikembangkan. Audiens sangat besar. Okey, saya kadang-kadang bila saya dekat sini, mungkin berdasarkan sedikit pengalaman, kadang-kadang bila saya tengok citation, kadang-kadang macam jelas senyum seorang lah artikel aku punya review ni biasa je, tapi banyak orang cite. Jadi bila katakan cite tu dapat berikan manfaat dia, saya selalu fikir positif lah. Kalau orang akademik pun cite, apatah lagi orang yang tak cite, orang yang baca. Mesti orang akademik yang ada ego dia, yang ada dia punya yelah, ada masing-masing ada prinsip dia pun, dia akan cite, apatah lagi orang-orang yang lain yang sekadar membaca. Mungkin benda ni satu penghargaan untuk kita lah, Sebab tu kadang-kadang bila orang cite tu seronok, rasa orang cite, artikel ni ada value dia. Okay, alright, kita pergi yang section yang kedua dalam bab 1 ni. Tadi kepentingan kajian, kita pergi juga bahagian limitasi kajian. Okay, bahagian ni ada 4 lagi cadangan artikel yang kita boleh terbitkan. Jadi semua hari ni adalah, semua sekali adalah 14 lah. 8 campur 6, 14 artikel. Okay, nanti next time kita pergi bab 2, pergi bab 3, banyak. Okay, kita pergi pelan-pelan lah. Target lah, kalau kita mampu nak kejar, bukan kejar lah, kita belajar lah sama-sama. InsyaAllah kita dapat belajar 100 cadangan tajuk artikel dengan outline, supaya masing-masing tak adalah blank. Bila nak pergi conference nak hantar tajuk apa ini nak pergi hantar artikel jurnal tak tahu. Jadi Pakcik dah permudahkan itu. Bukanlah Pakcik mudahkan, kita sama-sama lah. Okay, paper yang ke-11 ataupun yang pertama dalam bahagian limitation ni, macam Pakcik sebutkan tadi, bila sebut limitation kita akan cover 3 elemen besar, iaitu scope, limitation and delimitation. Kemudian yang kita kena cover kategori dia adalah theoretical dengan methodological. Okay, jadi just dulu tu paper yang pertama dia berjudul, saya letak kat sini, theoretical gap and delimitation. Janganlah sensitif sangat perkataan gap ni. Dia macam ni tau. Dalam menulis artikel, ingat tip yang saya yang bagi 58 tu, saya ada sebut, kadang-kadang tajuk kita tu perlu memenuhi demand apa orang yang sedang cari. Kalau you pergi kat Google search, perkataan gap antara perkataan yang banyak orang cari, ramai orang nak search. Jadi kalau tanya saya, bila fikir balik, bila kita nak come out dengan tajuk ni, bila cerita limitation ni, memang kita beritahu kita tak mampu nak study semua teori. Okay, kita kena bagi justifikasi kenapa saya pilih teori itu. Sebab tu kita ada perkataan delimitation. Jadi limitation tu membawa pengatur gap, kelompongan ataupun ada batasan dia. Okay, dia ada sinonim dia sedikit, ada perkaitan dia, bahawa kenapa kita pakai teori B. Okay, kenapa nak pakai teori B? Kenapa? Sebab dalam konteks ni, dalam situasi-situasi tertentu, orang dah pakai dah teori A, teori C. Tetapi dalam konteks kita, situational kita ni, teori A ni sesuai untuk kita gunakan dalam research. Dan secara research base dia, tak ada orang guna lagi teori A ni dalam kita punya kajian dia. Jadi just tu kita beritahu batasan lah. Dalam kajian ni hanya menggunakan teori A sahaja. Beberapa teori lain yang digunakan oleh kajian lepas tidak digunakan dalam kajian ini kerana itu ada limitation tu. Delimitasi tu bagi justifikasi. Sebab tu tajuk dia kat sini adalah theoretical gap and delimitation of sustainable development for Malaysia tourism industry. Outline ni samalah. Start dengan introduction, kemudian theoretical gap of sustainable developments, kemudian delimitation of sustainable developments, and last kali tu conclusion and future agenda. Kan? So bila kalau nak luaskan ni, boleh letak theoretical gap and theoretical delimitation, ataupun delimitation of, letak theoretical delimitation lah, theoretical delimitation. Kalau nak letak delimitation pun boleh, nak letak theoretical delimitation pun boleh.
Okey, yang pertama kita bincang dari segi aspek theoretical. Okey, ada dua komponen penting kan. Yang pertama teori, kita cover pula. Yang kedua cover methodological juga. Okey, kalau theoretical kita dah pakai theoretical gap, takkan nak letak methodological gap. Jadi pakcik letak tukar nama lain. Pakcik try nak explore, iaitu pakcik gunakan methodological limitation. Letak. Macam tadi tak guna pun sebab bila pakcik try Google search, rupanya ada orang guna perkataan methodological limitation. Okey, sebab tu pakcik letak methodological limitation and delimitations. Methodological limitation and delimitation of sustainable development for Malaysia tourism industry. Macam tadi juga pakcik sebut kan, theoretical gap dalam online dia boleh dekat theoretical delimitation. Kat sini pun boleh sama juga. Kalau takut nak membezakan artikel theoretical dengan method ni, kita boleh letak juga methodological delimitations. Okey, kita punya tajuk yang ni adalah paper yang kedua dalam bahagian limitation ni. Keseluruhannya kita lepas saya lah, pakcik bila tengok-tengok, so pakcik nak propose yang ni lah, methodological limitation and delimitation of sustainable development for Malaysia tourism industry. Dari segi outline, start dengan introduction. Minta maaf lah, kadang-kadang berulang je benda saya nak bagi supaya you lekat benda ni. Okay, start dengan introduction, kemudian cerita pasal methodological limitations of sustainable development. Kemudian nombor 3 ceritalah methodological delimitation of sustainable development. Last sekali lah conclusion and future agenda. So dekat topik limitation, teori part pun dah cerita, metodologi pun dah cerita. Okay, macam saya ulangkan tadi, ada setengah yang familiar ataupun memang guna theoretical. Kalau tak guna theoretical, tukar theoretical dengan perkataan conceptual. Okay, paper yang ketiga, okay, kita bincang adalah, okay, you kena faham yang macam pakcik sebutkan tadi, dua benda yang pakcik dah sebut, iaitu limitation dan limitation. Tapi scope pakcik tak sebut lagi. Okay, paper ketiga ni perkataan scope. Okay, macam mana title scope nak jadikan artikel, judul artikel? Okay, kat sini pakcik propose. Okay, di sini paper yang ketiga ni bagi limitasi, pakcik propose research scope and conceptual limitation. Okay, nampak tak? Sebab pakcik tak nak campur tu. Dah cerita theoretical, yang kat sini pakcik pergi kat conceptual limitation. And you all boleh adapt, you boleh suai-suai. Ni cuma pakcik nak perluaskan cadangan dia. Jadi paper yang ketiga bahagian limitation ni adalah research scope and conceptual limitation. Dia macam ni tau. Bila sebut teori, dia mesti depan dia teori. Itu dari segi basic dia, yang utama dulu kena faham. Bila sebut conceptual, model konsep. Model konsep, practice itu konsep. Apa lagi? Principle. Okey, dia jadi konsep. Ini sebab tu kalau kita baca buku teks biasa-biasa time kita degree, dia ada theory and concept, theory and practice. Okey, itu semua bawa konsep. Tetapi dalam penyelidikan, sesuatu prinsip, sesuatu model tu boleh memegang watak sebagai theoretical bila dia jadi source utama, dia jadi faktor utama ataupun boleh ubah utama yang menjadi atau memandu kita dalam tesis atau research grant. Dia boleh berwatak sebagai theoretical walaupun nama dia bukan teori X tapi model X. Jadi dari segi bahasa, model adalah conceptual. Okay, cuma itu kita kena faham lah, especially dalam tesis. Tapi dalam penulisan artikel, kadang-kadang kita kena ada buat sedikit kepelbagaian. So kita nak supaya CV kita nanti adalah difference. Oh, ini paper yang cover theoretical, yang ni cover adalah conceptual. Jadi sebab tu tajuk yang pakcik nak cover objek pertama research scope. Jadi kita nak ada pair dia. Jadi research scope and conceptual limitation. Bila sebut theoretical, kita bincang teori-teori kan. Bila sebut conceptual ni, saya boleh cerita model industri, model akademik, cerita pasal blueprint, boleh cerita pasal benchmarking, boleh cerita pasal practices, apa yang industri buat dalam reporting. So dia lebih luas. Sebab tu nama dia conceptual limitations of sustainable development for Malaysia tourism industry. Jadi bila dah yang paper yang ketiga dalam limitation ni, dia punya dia punya outline dia samalah. Bila kita topik dari research scope and conceptual limitation tu, kita start dengan introduction. Point yang kedua adalah research scope.
Jadi beritahulah dalam sini research scope of sustainable development, beritahulah apa benda yang orang cover dalam research dalam sustainable development, scope apa dan sebagainya. Okey, cuma nanti beritahulah dalam last kali kena cerita limitation sebab ni contact limitation Namun ada beberapa scope yang dalam research yang belum diterungkai atau di cover dalam sustainable development. Kemudian kita cerita juga conceptual limitation. So kita banyak perspektif nak cover tapi ada limitation dia. Last sekali adalah conclusion dan future agenda. Okay, dia jadi macam sedikit checklist lah kan. Kadang-kadang bila kita buat artikel ni, bagus lah benda ni, aku boleh update balik dalam tesis sebab tesis tak cerita pun benda ni. Okay, kat situ tujuan dia bila kita buat. Okay, so paper yang ketiga ni research scope and conceptual limitation of sustainable development for Malaysia tourism industry. Okay, kita dah sampai paper yang terakhir, paper yang ke-8. Sekejap je dah sampai paper yang ke-8, iaitu paper yang keempat dalam limitations. So ada juga dalam bahagian limitations dia akan mengeluarkan, bila kita tengok kat limitation ni, kalau saya sebagai penilai, bila baca limitation, apa yang saya dapat adalah saya nampak ada benda yang baru, ada nampak ada potensi yang akan memberikan satu extension dalam bidang ini. Sebab tu paper yang keempat tu lebih santai tapi lebih bermakna. Kalau paper ni terbit memang ramai orang download dan orang akan cite. Judul yang pakcik suggest adalah tajuk dia Recommendations and Future Agenda of Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Walaupun kita tahu benda-benda berkaitan dengan future recommendation tu duduk dekat bab 5, tapi dalam bahagian limitation tu kita nampak sebab berdasarkan sebutan limitasi dan delimitasi tu sebenarnya dia boleh menggambarkan dari segi potential ataupun kita gunakan sini recommendation dengan future agenda, apa direction dia. Okay, kita tak sebut benda tu dalam tesis, tapi kita beritahu dalam kajian hanya menggunakan A. So B, C, D, E, F tak boleh nak guna. Tapi kita akan tulis dalam bab 5 nanti, benda-benda ni akan menjadikan satu cadangan untuk kajian next researcher. Okay, kita boleh tulis juga dalam bab 1. Kenapa tak tunggu dalam bab 5? Ini tujuan pakcik, especially kita nak menulis artikel ni ada progress. Kalau nak tunggu bab 5 dah siap baru nak tulis artikel, kita rasa kita keterbelakang lah. Kita nak supaya mood membuat tesis ni positif, ada je KPI tercapai. Okay, bulan ni capai apa. Kalau tanya saya, tak tahulah, bagi saya positif lah. Kadang-kadang tidak ada isu membazir ni. Kita sekarang ni dalam satu journey, dalam satu proses. Kita jangan biarkan diri kita dalam kosong untuk beberapa bulan. Okay, tak apalah, hantar jurnal, pergi conference, pergilah untuk dapatkan satu result. Tulis terbit artikel dalam buku ke, ada je progress. Kita jangan compare, jangan lihat orang hantar Q1 dan sebagainya. Orang yang berwatakkan Q1 semasa dia punya starting point dia mula nak bergerak pun sama juga. Dia pergi conference dan sebagainya. So kita kena belajar the process. Jadi pakcik tak nak ada rasa macam alah, dah banyak dah terbit kat conference, dah habis dah. Habis apa, dalam satu tesis kita boleh hasilkan banyak artikel. Jadi bila you ada 100 artikel ni, you relax je, tak ada rasa macam ralat. Hantar je buku chapter, pergi conference, pergi journal. Sebab you ada banyak benda-benda yang boleh dikongsikan. Tapi you kena tahulah pemberat dia. Okay, pemberat dia mungkinlah you nak simpan, nak pergi top journal. Bila ada data, tak apa, bagi saya tak payah tunggu data. Bila you ada review benda yang bagus pun you boleh publish. Yang paling penting kesesuaian. Sebab tu kita dah cover tip and tricks tu. Okay, jadi paper yang terakhir tu adalah recommendation and future agenda. Okay, kalau dah sebut future agenda, yang bawah tu conclusion, jangan letak conclusion future agenda lah, conclusion je. Jadi dari segi online, introduction, recommendation of sustainable development. Kalau nak ubah sikit boleh letak recommendation of sustainable development research for Malaysia tourism industry ataupun for tourism industry. Kemudian yang point yang kedua adalah future agenda of sustainable development for, boleh buang Malaysia lah, nak ambil nampak lagi worldwide, for tourism industry. Kalau nak tenggelamkan tourism industry, ni advice lah, you tak nak masukkan nama Malaysia, you tak nak masukkan nama tourism, nak jadikan luas. Ingat tourism tu services. Jadi tukarlah kat sini, contohlah saya nak luaskan, saya letak kat sini recommendations and future agenda of sustainable development for service industry. Kita bertukar macam tu, kan? Jadi outline kita last kali, intro, recommendations
of Sustainable Development, kemudian Future Agenda of Sustainable Development, last sekali conclusion. Jangan letak future agenda lah, conclusion saja. Sebab future agenda dah kita dah bawa ke atas. Okey, jadi itu 8 yang pakcik nak propose untuk bahagian bab 1 di bahagian kepentingan kajian dan limitasi kajian. Saya harap yang ini dapat membantu kalian, sahabat-sahabat semua, supaya dapat memberi motivasi untuk menerbitkan artikel jurnal. Satu benda yang you tak akan menyesal dan tak akan rugi, tulislah, berkaryalah, tulis-tulis. Ini isi hati pakcik yang ikhlas lah. Mungkin secara positifnya pakcik dah memang tulis artikel dah beratus-ratus, tapi ilmu tu memang ada satu sifat cemburu, cemburu yang positif. Walaupun kawan-kawan tu baru tulis tak sampai 20 artikel pun, tapi setiap kali dia dapat terbit artikel macam pakcik ni, memang akan nampak dia punya implication sebenarnya. Walaupun dia bukan ISI, bukan Q1, walaupun paper dia biasa, tapi memikirkan research dia tu dapat memberikan kesan kepada masyarakat, kepada komuniti. Itu pun dah macam beri satu tonik ataupun semangat untuk pakcik untuk aku pun kena tulis juga ni, aku tak boleh duduk diam ni. Jadi macam tu. Bukan untuk melumba-lumba nak tunjuk-tunjuk yang kita banyak artikel, tapi kita nak sentiasa kita nak rasa dalam kehidupan sekeliling kita ni, bila orang tulis artikel, kita pun nak tulis artikel. Bukan kita nak bersaing sebenarnya, tapi bersaing lebih dalam bentuk keharmonian. Dan kita dalam bentuk harmoni, bukan untuk menunjuk, bukan nak membanding-banding, tetapi saling memberi magnet. Oh, orang ni buat, yang ini buat, yang ini buat. Jadi harmoni. Jadi benda tu jadi positif. Jadi semangat yang sangat-sangat baik. Jadi pakcik bukanlah baru daripada 2008 register doctorate, kemudian habis 2011, 2012 buat PhD. Okey, habis, lepas tu sambung belajar lagi. Jadi ilmu tu tak tahulah macam mana nak cakap, tapi seronok cintakan dengan ilmu tu. Jadi macam kita berterusan lah. Jadi bila tulis artikel jurnal pun, saya tidak pernah sekali pun ada perasaan merasakan bila orang tulis topik simple ni, issue and trends, katakan apa dah paper macam ni, tak ada. Tak, pakcik sedar setiap penulisan orang itu ada nilai value dia. And kalau dia sangat tidak dibaca sekarang, contohnya tidak popular sekarang, dia akan popular dalam masa akan datang. Dan ada je orang yang sedang mencari ilmu itu. Jadi sebab tu kalau saya tulis artikel, saya seronok mendapatkan citation, tapi paling penting sekali terbit dia. Kita tak tahu siapa yang nak baca. Jadi tulis je, satu tabiat yang baik. Kita dah biasa daripada kecil kita membaca, dah sampai masanya kita untuk pulangkan, kita transformkan dalam bentuk apa yang kita faham dalam bentuk penulisan. Jangan malu dalam segan. Dalam masa yang sama, baiki diri. Cara penulisan tu mungkin penulisan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dari susun bahasa dia, conjunction words dia, grammar dia, technical writing, kaedah citation, nampak benda yang baru. Okay, pakcik tak susah tau nak ajar dengan you all, sebab you all dah, pakcik beri database. Kita dah belajar tip and tricks mengenali jenis-jenis artikel. Agak senang dan agak ringan pakcik nak sampai. Tapi kalau di hadapan pakcik ni, orang yang tak join kelas artikel dengan pakcik dari awal, penat lah sikit. Penat tu bukan apa, kita rasa macam dia ni tak jelas lagi, nak kena terang balik. Okay, sebab tu idea pakcik macam ni. Pakcik pun berharap kita dapat continuous, lebih lagi lanjut daripada level 1 ke pergi level 2 untuk kita lebih faham. Okay, jadi bab 1, saya yakin ramai orang SEM 1 dah boleh terbit artikel. Saya tak nak sebut nama, kata menjual lah, ataupun nak sebutkan nama kawan-kawan pakcik je semua ni. Kawan-kawan pakcik macam you all juga, mula-mula jadi student dah jadi kita kawan. Ringan je mulut dia nak sebut nama-nama. Tapi itulah bersyukurnya orang-orang macam ni. Kadang-kadang bila jumpa saya SEM 1 pergi kelas cohort, so terbit artikel 2, artikel era, dia dah masuk Scopus, dah cukup syarat bergraduan. Lepas tu dia pun buat status, saya baru SEM 1 register 3 bulan tapi dah terbit dah 2 artikel. Kadang-kadang benda-benda tu memang positif. Kita bukan nak tunjuk, tapi positif, yang tunjukkan ramai yang komen, SEM 1 dah boleh terbit artikel ke? Macam mana kau terbit artikel, collect data belum? Jadi masih ramai lagi, mungkin lebih daripada 50% lagi orang tak ada confident untuk terbit artikel, sebab dia ingat terbit artikel lepas proposal defend. Okay, kita kena mulakan dari awal. Bila you terbit awal, bila you tulis awal, sebenarnya dia dapat benefits
Dari segi kita belajar cara menulis tesis, menulis artikel. Dan paling penting diri dalam tu. Kita nak kena terus ada semangat, nak kena ada satu satisfaction, nak kena ada satu momentum yang positif. Kita nak ada satu reward, self reward untuk diri, untuk pencapaian. Okey, selain daripada kata teruskan berusaha, you boleh buat dan sebagainya, kita kena buktikan dalam bentuk yang nyata. Aku dah pergi conference tahu bulan ni. Jadi macam automatically jadi macam dapat semangat baru. Itu maksud dia. Okey. Itu saja untuk perkongsian pakcik secara ringkas, sebab yang pertama itu pakcik dah cerita flow dia, objektif kita nak belajar daripada pindah tesis atau research grant kepada ni. Cuma pakcik sambung daripada siri pertama jadi siri kedua. Jadi pakcik tak niat untuk memanjangkan lagi, sebab tu pakcik laju tadi, sebab pakcik yakin siapa yang dengar video yang pertama, siri pertama, video kedua ni agak senang, sebab kita punya online simpelnya intro dengan conclusion, tengah-tengah tu ambil isi seperti mana yang kita mention dalam title. Okey, saya doakan semoga kita dipermudahkan, semoga rakan-rakan, sahabat-sahabat semua dapat terus berkarya dan menulis artikel. Hantarlah di jurnal-jurnal yang baik, di top publisher, jurnal yang free, tak perlu yang bayar. Kadang-kadang kena bersabar. Bila artikel dah banyak, tak risau kan, kita hantar kat A, lambat terbit tak apalah, apa ada artikel dari satu lagi, kita hantar dekat B pula. Tak payah tunggu B tu terbit, hantar paper C. Kita fikir macam tu. Ada rezeki, artikel kita tu ada pembetulan, kita buat. Artikel tu terus accept, alhamdulillah. Kalau artikel tu kena reject, tak apa, cakap dia terima kasih, kita hantar ke tempat lain. Jurnal ni beratus ribu ada. Jadi kita kena hasilkan banyak juga artikel untuk try hantar sana sini dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kesudian mendengar perkongsian ilmu ini. Mohon maaf atas semua kesilapan dari segi tutur cara menyampaikan, mungkin ada salah sebutan dan sebagainya. Saya pakcik mohon maaf. Semoga kita dapat manfaat. Okey, assalamualaikum dan selamat malam.